Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafiqah Farahin. Kita bertemu dalam slot pentaksiran Bilik Darjah PBD. Nah, seperti kita sedia maklum, PBD telah pun dilaksanakan dan merangkumi semua mata pelajaran KSSR dan KSSM. Dan antara benda yang paling penting yang perlu kita faham adalah bagaimana PBD itu dilaksanakan. Jadi untuk episod kali ini kita bawakan khas guru yang akan memberi gambaran lebih jelas tentang pelaksanaan PBD. Tapi sebelum itu, jom kita persilakan dulu jurubahasa isyarat kita yang bersama kita dalam studio ini, iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Suhaili? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, bersama saya dalam studio ini juga cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Azura Janudin dari Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor, Kuala Kubu Baru, Selangor. Assalamualaikum Cikgu Azura. Waalaikumsalam Ika. Cikgu apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Baiklah Cikgu, sebenarnya bagi PBD ini masih baru lagi untuk para ibu bapa dan guru mahami, ya Cikgu? Ya, betul. Jadi segmen kali ini, apakah yang kita akan beri fokus terlebih dahulu? Okey, untuk segmen kali ini, saya akan lebih fokuskan kepada bagaimana pelaksanaan PBD itu di dalam bilik darjah. Okey, dan juga kaedah pentaksirannya lah. Baiklah Cikgu, banyak lagi yang kita nak faham tentang PBD, jadi saya persilakan Cikgu Azura untuk teruskan. Okey, terima kasih Kak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton, jadi untuk slot pada hari ini, saya akan kongsikan berkaitan dengan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Okey, di sini saya bawakan sedikit gambaran harian di dalam kelas yang mana guru akan mengajar, melaksanakan PDP serta melaksanakan juga pentaksiran di dalam kelas sewaktu mereka mengajar. Jika kita lihat gambar itu, ia sekadar murid menulis di papan hijau, kemudian ada yang berbincang. Sebenarnya sewaktu aktiviti-aktiviti ini dilaksanakan, guru telah pun melakukan pentaksiran secara tidak langsung. Okay, saya kongsikan di sini infografik berkaitan dengan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Okay, seandainya boleh di zoom ke sini. Okay, sebenarnya untuk pelaksanaan PBD ini ada 5 langkah ataupun 5 tahap sebelum guru-guru itu masuk ke dalam kelas. Okay, yang pertama adalah merancang PDP serta kaedah pentaksiran. Jadi sebelum masuk kelas lagi, sampai menulis RPH, perlu dah tentukan kaedah pentaksiran yang digunakan. Okay, langkah yang kedua, BDP itu dilaksanakan serentak bersama dengan pentaksiran itu sendiri. Okay, langkah yang ketiga, guru perlu merekod serta menganalisis tahap penguasaan anak-anak murid dan seterusnya melaksanakan tindak susulan seandainya perlu. Okay, dan yang terakhir sekali, guru-guru perlulah melaporkan tahap penguasaan murid-murid kepada penjaga ataupun ibu bapa murid. Okey, kita akan telusuri dengan satu persatu berkaitan dengan pelaksanaan PBD itu sendiri. Okey, yang pertama, dalam merancang PDP dan juga kaedah pentaksiran, guru perlulah sering merujuk kepada DSKP. Okey, guru perlu baca, faham serta hadamkan DSKP itu, kerana seandainya guru-guru tidak faham kandungan dalam DSKP, maka sukarlah untuk guru-guru melaksanakan PDP yang lebih berkesan. Selain daripada itu, guru-guru perlu mengenal pasti standard kandungan yang manakah ataupun standard pembelajaran yang manakah yang akan dipilih dan diajar untuk sesi PDP tersebut. Dan berdasarkan SK dan juga SP yang dipilih itu, guru-guru akan menentukan objektif pembelajaran untuk hari tersebut. Okay, di sini saya bawakan contoh apa itu DSKP. Mungkin para ibu bapa tak dapat bayangan DSKP itu apa benda lah dokumennya. Namun inilah lebih kurang di mana di sini dia ada standard kandungan yang secara umum ataupun tajuk. Kemudian di sini kita ada standard pembelajaran dan daripada standard pembelajaran inilah guru-guru akan menentukan objektif pembelajaran untuk sesi satu-satu PDP tersebut. Okay, ini adalah daripada subjek matematik tahun 1 dalam operasi tambah. Jadi daripada tahun 1 pun kalau kita lihat di sini, murid-murid
patutnya berupaya untuk menambah 2 nombor dan hasil tambahnya tidak lebih daripada 100. Ini sekadar bayangan secara umum. Okey, seterusnya. Okey, dalam mengenal pasti kaedah pentaksiran itu, okey, guru-guru perlulah menentukan kaedah manakah yang akan digunakan. Okey, sepatutnya kita ada 3 kaedah, iaitu lisan, secara bertulis dan juga secara pemerhatian. Dan kaedah-kaedah ini boleh digunakan sama ada secara berasingan ataupun boleh digabungkan antara 2 ataupun 3 ikut kesesuaian aktiviti yang dilaksanakan di dalam kelas. Okey, seterusnya, pentaksiran dijalakan secara berterusan untuk mendapatkan maklumat ataupun info berkaitan dengan kemajuan murid, kefahaman murid, keupayaan serta perkembangan murid kita. Okay, yang kedua, dalam menentukan kaedah pentaksiran yang hendak digunakan, ia haruslah bergantung kepada objektif pembelajaran yang hendak ditaksir bersesuaian dengan tahap keupayaan murid bagi kelas tersebut. Kemungkinan guru tersebut mengajar 3 kelas, dan subjek yang sama, namun demikian ada kemungkinan keupayaan bagi setiap kelas adalah berbeza. Jadi penulisan objektif pembelajaran bagi satu kelas dengan kelas yang lain juga berbeza. Selain daripada itu, instrumen pentaksiran yang digunakan atau yang dipilih oleh guru sangat bergantung kepada aktiviti yang telah dirancang oleh guru berkenaan. Dan guru perlu menyesuaikan kaedah manakah yang akan digunakan bagi salah satu kelas tersebut. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh pembinaan instrumen pentaksiran yang boleh digunakan oleh guru-guru dalam mentaksir anak-anak murid di dalam kelas. Okay, jika disebut instrumen, mungkin kadang-kadang ibu bapa, apakah instrumen itu? Sebenarnya instrumen adalah alat ataupun bahan yang akan digunakan oleh guru-guru untuk mentaksir anak-anak murid. Contohnya, lembaran kerja yang sangat sinonim dengan kebanyakan guru yang digunakan sewaktu selepas sesi penerangan guru di dalam kelas. Selain daripada itu, guru juga boleh menggunakan soal selidik, senarai semak, anekdot ataupun penceritaan ataupun soalan-soalan latihan serta skala kadar. Lembaran kerja yang digunakan itu kadang-kala guru perlu menggunakan 2 ataupun 3 bersesuaian dengan tahap anak-anak murid mereka. Seandainya ada 3 tahap di dalam kelas, maka walaupun menggunakan lembaran kerja, guru perlu menyediakan kemungkinan 2 lembaran kerja ataupun 3 lembaran kerja bersesuaian dengan tahap anak murid. Bagi murid yang lemah, kemungkinan dan digunakan itu lebih banyak panduan. Contohnya ada gambar, murid sekadar menyesuaikan, memadankan, menggariskan. Bagi murid yang pertengahan pula, mungkin mereka boleh menyambung ayat dan juga memberikan makna kepada perkataan yang diberi. Manakala bagi murid-murid yang lebih pandai, murid boleh melaksanakan tugasan-tugasan yang lebih tinggi tahap kesukarannya. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Azura mengenai pelaksanaan PBD termasuk kaedah-kaedah dan juga instrumen pentaksiran. Kita akan berehat sebentar dan banyak lagi perkongsian kita akan beri selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. PBD ini merupakan satu pentaksiran yang autentik, di mana para pelajar itu dinilai secara adil dan saksama. Dalam masa yang sama, para guru boleh menilai seorang pelajar itu menerusi kebolehan, potensi dan juga minat seorang pelajar itu. Pentaksiran bilik darjah atau PBD merupakan satu elemen kurikulum yang sangat relevan kerana PBD merupakan satu objektif ke arah kemenjadian murid. Guru-guru dapat menentukan pencapaian dan kemampuan murid daripada pelbagai aspek, contohnya mata pelajaran, sahsiah, komunikasi dan tanggungjawab murid itu sendiri semasa berada di dalam bilik darjah.
Assalamualaikum, saya Alvira. Sebagai seorang ibu, saya merasakan dengan pelaksanaan PBD di sekolah ini adalah sangat baik, di mana kita sebagai ibu bapa dapat mengetahui sejauh mana pencapaian prestasi perkembangan anak kita di sekolah. Di samping itu, saya percaya dengan pelaksanaan PBD ini juga dapat mengekalkan kebaikan, dapat meningkatkan dan memajukan perkembangan diri yang dihadapi oleh mereka. Sebagai PIBG SK Timbua, saya amat bersetuju dengan pelaksanaan PBD di sekolah. Ini karena ia dijalankan secara terperinci. Selain itu, pentaksiran ini juga boleh melihat perkembangan murid secara menyeluruh.